Bersyarat PKPB menyaksikan 200 lagi atlet terpaksa menyertai program latihan tertutup Kendalian Majlis Sukan Negara MSN dan mengambil kira pendekatan psikologi berikutan tekanan berlatih secara kuarantin di 5 pusat latihan di Selangor dan Kuala Lumpur. MSN mengambil langkah proaktif dengan menyediakan kemudahan seperti mana yang terdapat di perkampungan sukan termasa besar. Jadi beberapa penambahbaikan efektif jugalah untuk mewujudkan satu suasana persekitaran seolah-olah macam mereka berada di dalam satu perkampungan sukan yang mempunyai beberapa kemudahan-kemudahan rekreasi, aktiviti-aktiviti hiburan. Tambah Ketua Pengarah MSN, Datuk Ahmad Syapawi, MSN akan mewujudkan suasana perkampungan sukan seperti yang dirasai atlet di Tamasya Sukan Antarabangsa. Antara kemudahan yang disediakan ialah ruang e-sport, ruang karaoke, ruang menonton filem dan jualan makanan food truck. Aktiviti ini diwujudkan bagi merehatkan minda dan mengurangkan tekanan atlet yang perlu menjalani latihan secara kuarantin di 5 pusat latihan berikutan penyambungan tempoh PKPB sehingga 9 November. Hasrat kita adalah atlet itu tetap tidak akan keluar daripada pusat latihan dan walau bagaimanapun mereka akan dapat menikmati ataupun merasai persekitaran yang berbeza daripada keadaan biasa. Jadi itu kita harapkan dapat mengurangkan sedikit tekanan mereka. Setakat ini, lebih 500 atlet sedang menjalani latihan kuarantin di Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil, Pusat Kecemerlangan Sukan Paralimpik Kampung Pandan, Akademi Badminton Malaysia, MSN Keramat dan Velodrome Nilai. Dan difahamkan penambahan 200 atlet lagi akan menyertai program latihan dalam tempoh lanjutan PKPB ini, menjadikan keseluruhan 700 atlet yang menyertainya. Dalam pada itu, Datuk Ahmad Syapawi turut mengadakan perjumpaan bersama 38 ketua jurulatih dan 11 jurulatih pada program podium dan program pelapis kebangsaan semalam. Ia bagi mendapatkan maklum balas mereka berhubung latihan secara kuarantin, terutama bagi atlet yang sedang dalam persiapan ke Olimpik dan Paralimpik Tokyo. Beliau mengingatkan jurulatih bahawa kecergasan atlet perlu berada di tahap yang optimum dan mereka perlu merancang program latihan yang bersesuaian untuk atlet sepanjang tempoh kuarantin ini. Ini termasuk perancangan mengadakan pertandingan dalaman dan simulasi bagi memantau prestasi atlet dan pemain. Jadi ini telah pun kita bincangkan dan kita menggalakkan jurulatih untuk mengadakan series of control testing ataupun control competition supaya diwujudkan suasana ataupun keadaan pertandingan. Tambah Datuk Syapawi, Sukan Olimpik dan Paralimpik Tokyo 2021 tetap menjadi keutamaan. Justru amat penting persiapan ke arah tamasya berprestij dunia itu dipertingkatkan. Liga Bola Sepak Malaysia MFL mengumumkan bahawa pertandingan Piala Malaysia 2020 kekal berlangsung seperti dirancangkan sebelum ini. Namun sedikit berhampa ia terpaksa dijalankan tanpa melibatkan penyertaan pasukan Sabah. Ini kerana permohonan laluan khas pasukan itu tidak diluluskan Majlis Keselamatan Negara MKN yang turut menyebabkan skuad Tambadau tidak dapat beraksi menentang UiTM FC bagi perlawanan tertunda Liga Super 31 Oktober ini. Liga Bola Sepak Malaysia MFL yang mengadakan mesyuarat ahli lembaga pengarahnya semalam membincangkan situasi semasa saingan tempatan dan juga musim 2021. Pasukan Sabah tidak mendapat pelepasan keluar dari Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang dilanjutkan sehingga 9 November. Selain perlu menjalani fasa kuarantin melepasi tarikh perlawanan jika dibenarkan, yang menyebabkan skuad kendalian Kurniawan Dwi Yulianto itu terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada baki saingan iaitu kempen Piala Malaysia dan juga perlawanan terakhir Liga Super menentang UiTM FC yang sudah dijadualkan semula, sekaligus memberikan pasukan UiTM FC kemenangan percuma 3-0 dan juga 3 mata. Ketiadaan skuad Tambadau bererti pasukan yang diundi melawan mereka nanti akan turut diberikan kemenangan percuma ke sekuat akhir dengan keputusan sama. Di antara keputusan yang telah dicapai ialah Piala Malaysia akan diteruskan seperti mana jadual yang telah dikeluarkan sebelum ini. Undian Piala Malaysia akan dijalankan pada hari Ahad ini, 1 bulan November, jam 11 pagi. Piala Malaysia edisi ke-94 musim ini terpaksa diubah kepada saingan kalah mati. Bermula pusingan pertama membabitkan 8 perlawanan di jadual 6, 7 dan 8 November, disusuli suku akhir 12 dan 13 November sebelum peringkat berakhir pada 17 November. Seterusnya penentuan juara pada 22 November yang memberikan slot penyertaan ke Piala AFC. Sementara itu, ahli lembaga pengarah MFL juga telah memutuskan format kenaikan dan penyingkiran Liga Super kekal seperti biasa. Ini bererti saingan musim 2021 masih lagi disertai 12 pasukan bagi kedua-dua Liga, Super dan Perdana.
Dalam pada itu, Jurulatih Sabah, Kurniawan Dwi Yulianto mengakui kecewa dengan perkaparan yang diterima berikutan permohonan pasukan untuk kesemenangan Malaysia ditolak Majlis Keselamatan Negara MKN. Namun atas faktor keselamatan dan kesihatan, segalanya diterima dengan hati terbuka walaupun terpaksa melupakan kempen Piala Malaysia. Kecewa itu pasti, tapi kembali lagi kita tidak boleh mengedepankan ego kita. Kita harus berpikir serta patuh dengan anjuran dari MKN karena ini menyangkut keselamatan dan juga kesehatan orang banyak dan mereka cukup mengerti dan tentunya kita akan lebih fokus untuk ke season tahun depan. Ini pula tentang hukuman penggantungan selama 2 tahun yang dikenakan Persatuan Bola Sepak Pahang PBNP terhadap bekas pemainnya Muhammadu Sumareh. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM masih belum boleh membuat sebarang keputusan sebab ada ia hukuman yang sah ataupun tidak. FAM masih perlu menunggu keputusan Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan susulan. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengesahkan sudah menerima surat pemakluman daripada Persatuan Bola Sepak Negeri Pahang PBNP mengenai hukuman yang dikenakan ke atas Muhammadu Sumareh. Jawatan Kuasa Tata Tertib PBNP mengenakan penggantungan 2 tahun daripada sebarang aktiviti bola sepak kepada pemain naturalisasi kebangsaan itu selepas didapati bersalah melanggar terma kontrak dengan mereka. Namun tidak diketahui status keputusan yang telah dibuat. Ini bukan masanya untuk FAM mengeluarkan komen atau membuat keputusan tempatan di dalam kes yang masih aktif di peringkat FIFA. Sehingga keputusan dan ketetapan dikeluarkan oleh FIFA dan jikalau FAM perlu mengambil alih kes ini jikalau diarah oleh FIFA, justru Badan Induk Bola Sepak itu perlu menunggu hasil siasatan Majlis Penyelesaian Pertikaian DRC Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA terlebih dahulu sebelum menentukan tindakan lanjut selepas ini, memandangkan pemain itu sudah pun menyertai pasukan Polistero FC di Liga Thailand sejak awal Oktober. Dalam pada itu, hukuman penggantungan 2 tahun yang dikenakan PBNP dianggap cukup lucu oleh Muhammadu Sumareh. Dalam kenyataan kepada Akhbar Berita Harian, Sumareh memberitahu ini kali pertama dia mendengar bekas majikan mengenakan hukuman sedemikian ke atas pemain bola sepak profesional. Dalam masa sama, Sumareh mengesahkan dia menerima notis daripada PBNP untuk menjawab pertuduhan yang dikenakan namun dia tidak dapat hadir atas alasan yang munasabah. Menurutnya, dia telah menyerahkan perkara itu kepada peguam dan berasa pelik kerana PBNP tahu dia sudah berada di Thailand namun masih memintanya hadir untuk mengadakan pertemuan. Kemarin, Jawatankuasa Tata Tertib PBNP mengenakan pergantungan 2 tahun daripada sebarang aktiviti bola sepak kepada pemain sayap berkenaan selepas didapati bersalah melanggar terma kontrak dengan persatuan itu. Ini pula sedikit perkembangan pelumba Moto2 negara Hafiz Shahrin Abdullah. Pelumba aspak itu sah bakal meneruskan kerjaya pemotorannya dalam kejuaraan Grand Prix Motosikal Dunia musim hadapan. Pengurus peribadi Hafiz Shahrin